So dia adalah seorang kanak-kanak dalam sejarah dunia. Buat kali pertama telah melahirkan anak masa usia dia masih kanak-kanak. Today is all about Nina Story. Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita pada kali ni agak tak boleh brain sikit lah. Korang bayangkan, budak umur 5 tahun dah pregnant. Dan dia adalah kanak-kanak pertama dalam sejarah dunia yang menjadi ibu yang paling muda dekat dunia ni. Korang mesti tak boleh hadam kan? Macam manalah budak umur 5 tahun ni boleh mengandung? So jom hari ni aku nak cerita kat korang tentang sejarah yang agak mind blowing ni. So without wasting any time, let's get started. Kejadian ni jadi pada tahun 1939 pada musim bunga. So ada satu family ni yang datang daripada sebuah kampung yang agak terpencil di Lima, Peru. Mak budak tadi bernama Victoria. Dia beritahu doktor ni yang dia sangat-sangat risau tentang keadaan anak dia sebab perut anak dia makin hari makin membesar. Mak dia fikir mungkin dalam perut anak dia tu ada ketumbuhan ataupun tumor. So doktor ni pun cek lah keadaan anak dia. Tapi hasil pemeriksaan sangat-sangatlah mengejutkan doktor ni. Sebabnya kanak-kanak tadi yang bernama Lina Medina sebenarnya tengah mengandung. Dan pada masa tu usia kandungan dia dah pun cecah 7 bulan. Sebenarnya dia ni mengandung bukannya disebabkan oleh ketumbuhan yang berbahaya. 6 minggu lepas tu pada 14 Mei pada tahun 1939, Medina ni telah melahirkan seorang bayi lelaki yang seberat 2.75 kg. Dan Medina ni telah dicatatkan sebagai ibu yang paling muda yang telah melahirkan anak dia pada umur 5 tahun. So dia adalah seorang kanak-kanak dalam sejarah dunia. Buat kali pertama telah melahirkan anak masa usia dia masih kanak-kanak. Bukan remaja guys, kanak-kanak. Bila ada kes macam ni, so ramailah yang mula bercakap. Kes ni dah pun mula menjadi perhatian di Peru dan juga luar negara. Mungkin orang macam kita ni yang tak berapa ada ilmu dalam dunia sains ni rasa benda ni macam sesuatu yang agak aneh, sesuatu yang agak luar biasa. Macam mana budak besar tu baru 5 tahun dah boleh mengandung kan? Tapi bagi golongan doktor pediatrik, diorang ni tak akan rasa pelik pun. Cuma kes yang terjadi ni macam agak rare sikit. Mengikut kajian, 1 dalam 10,000 kanak-kanak yang dilahirkan dalam satu keadaan dipanggil precocious puberty, bermaksud akil baligh awal. Maksudnya kanak-kanak tadi tu dia boleh baligh sebelum umur dia cecah 8 tahun. Dalam kes ni peratus yang paling tinggi adalah kanak-kanak perempuan berbanding dengan kanak-kanak lelaki. Dikatakan salah satu faktor terbesar yang menyumbang kepada kejadian macam ni adalah pendedahan kepada sentuhan seksual pada usia yang terlalu muda. Dalam satu kajian yang telah dibuat, Medina tadi ni mungkin dah pun period masa umur dia dah 8 bulan. Tapi ada juga laporan lain yang mengatakan Medina ni dia period pada umur dia 3 tahun. Dalam usia dia yang baru 5 tahun tu, dia ni sebenarnya ada rupa bentuk macam seorang wanita. Kalau kita tengok budak-budak umur 5 tahun kan, mostly badan diorang ni macam flat sikit, tak ada bentuk. Sebabnya diorang ni belum balik, that's why lah diorang ni tak ada bentuk badan lagi. So pertumbuhan hormon tu dia belum lagi ada. Tapi Medina ni dia lain. Dia dah ada tubuh badan seorang wanita, iaitu punggung dia lebar dan dia juga mempunyai tulang yang dah matang. Bila kes Medina ni dah sampai ke pengetahuan pihak media, so ramailah wartawan ni yang cuba nak interview Medina. Ada juga pihak media daripada Amerika ni yang sanggup tawarkan duit beribu-ribu dolar kepada Medina. Semata-mata diorang ni nak interview dia je. Tapi sayangnya semua permintaan daripada pihak media telah ditolak oleh keluarga Medina. Pihak media yang dekat Amerika tu siap offer lagi untuk terbangkan Medina tu daripada Peru nak ke Amerika. Tapi family Medina ni dia tetap tolak juga sebab dia tak nak ada temu bual secara terbuka. Kisah Medina pregnant ni sebenarnya telah mendatangkan banyak kontroversi. Persoalan pertama yang orang tertanya-tanya adalah siapa ayah kepada anak dia. Diorang percaya maybe Medina ni dia kena rogol. So diorang tuduhlah yang ayah kepada Medina tu yang rogol Medina. Sebelum ni polis pernah tahan ayah Medina, tapi kemudian dia telah dibebaskan sebab kekurangan bukti. Lagipun ayah Medina ni kata dia tak buat pun benda macam tu kat anak dia. Sampai ke hari ni masih tak tahu siapa sebenarnya ayah kepada anak Medina tu. Tapi kenapa dia tak nak buat ujian DNA kan? Kalau dia buat ujian DNA, mestilah boleh tahu siapa ayah kepada anak dia kan? Tapi mungkin sebab family dia tak nak besarkan hal ni kot.
Lagipun Medina ni dia tak pernah cerita dekat siapa-siapa pun apa yang terjadi dekat dia. Maybe sebab dia ni budak-budak lagi, jadi dia tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ada juga yang kata kemungkinan Medina ni telah dirogol masa ada perayaan dekat kampung dia. Tapi statement ni tak pernah dibuktikan sama ada betul ke tak Medina ni kena rogol masa ada perayaan dekat kampung dia. Disebabkan family Medina ni dia tak nak buka mulut, jadi orang ni fikir kemungkinan family Medina ni tipu. So maksudnya Medina tu pregnant just fake semata-mata. Tapi tuduhan ni sekadar tuduhan je lah. Sebabnya ada dokumentasi perubatan tentang Medina dan ada 2 keping gambar Medina masa dia tengah pregnant, dan gambar tadi telah digunakan dalam laporan perubatan. Lagipun pihak hospital ni memang ada hasil ujian darah yang diorang buat dekat Medina, dan hasil ujian tu menunjukkan Medina memang betul-betul mengandung. Medina ni telah melahirkan anak dia secara pembedahan. Mungkin sebab dia kecil lagi, so dia tak boleh nak beranak secara normal. Mungkin ada komplikasi sebab badan dia kan kecil kan. Dan anak dia diberi nama sebagai Gerardo. Aku tak tahulah nak pronounce mana, Gerardo ke Rado, Gerardo, maybe Gerardo. Dan nama tu diberikan kepada nama anak dia sempena nama seorang doktor yang telah menyambut kelahiran anak dia. Lepas dia dah bersalin semua tu, dia pun baliklah ke kampung dia. Selepas tu 2 tahun kemudian, ada seorang doktor pakar yang bernama Paul telah dapat kebenaran untuk melawat Medina dekat kampung dia. So hasil pemeriksaan Dr. Paul ni, dia beritahu yang Medina ni sangat-sangat cergas, dan tahap cergas dia tu lebih daripada tahap normal, dan anak dia pun sihat. Dr. Paul ni cerita yang Medina ni anggap anak dia tu sebenarnya adalah adik dia. So family dia yang lain pun anggap macam tu juga. Jadi masa dia kecil tu, diorang tak beritahulah yang Gerardo tu adalah sebenarnya anak dia. Diorang beritahu Gerardo tu adalah adik dia. Dan Medina ni sebenarnya dia lagi suka bermain dengan patung berbanding dia main dengan anak dia. Yelah, maybe sebab dia kan budak-budak lagi, so normal lah kalau dia memang lagi suka main patung daripada dia main dengan baby. Bila Gerardo ni besar, dia pun anggap Medina tu sebagai kakak dia. Bila dia dah meningkat remaja, barulah dia tahu yang Medina tadi tu adalah ibu kandung dia yang sebenar. Gerardo ni membesar dalam keadaan yang sihat dan tak ada apa-apa masalah daripada segi kesihatan ataupun dia ni cacat ke apa, tak. Dia perfect, sempurna macam manusia lain. Bila dah makin dewasa, Medina ni pun bekerja sebagai seorang setiausaha kepada doktor yang menyambut kelahiran dia dulu. So hasil daripada gaji itulah dia menyambung pelajaran dia, dan dengan duit tu jugalah dia memberi persekolahan kepada anak dia. So duit gaji itulah dia sara hidup dia dengan anak dia. Pada tahun 1970, ketika usia Medina dah mencapai 36 tahun, dia telah berkahwin dengan seorang lelaki bernama Raul Jurado. So hasil daripada perkahwinan tu, Medina melahirkan anak kedua diorang pula. Pada masa tu umur Medina dalam 39 tahun. Medina dengan suami dia memang hidup dekat Peru, dan diorang ni hidup dalam keadaan yang agak susah. Pada tahun 1979, ketika umur Jurado dah 40 tahun, dia telah disahkan meninggal dunia disebabkan penyakit tulang. Pada tahun 2002, Medina ni still lagi bersama dengan suami dia iaitu Gerardo, dan diorang ni masih lagi tinggal di Peru. Anak kedua dia pula dikatakan tinggal di Mexico. So sejak tahun 2002, nama Medina ni tak pernah lagi jadi perhatian media sebab dia tak nak kena temu ramah lagi. So dia macam nak lupakan kisah lama dia, dia dah tak nak perhatian daripada pihak media. Sampai sekarang tak tahu khabar Medina tu macam mana, entahkan hidup entahkan dah mati. Okay guys, apa pendapat korang tentang cerita Lina Medina, seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun tiba-tiba boleh beranak, ada anak, ada baby. So dia beza dengan anak dia cuma 5 tahun, 6 tahun macam tu je. Aku rasa macam agak gila juga kan. Dan bagi aku cerita ni agak interesting sebab dia ada melibatkan dalam dunia perubatan. Mungkin kita tak semua tahu tentang kes-kes yang rare macam ni. And yeah, that's it for today. Dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah. Turn on notification, like, comment dan share. Dan kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.